Hai dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Hayatun Syamila binti Effendi. Pada hari ini, saya akan membentangkan pendahuluan bagi tajuk kupasan terhadap penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Pertama sekali, kita harus tahu makna dan maksud etika serta peradaban. Apakah itu etika? Etika ialah merujuk kepada nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi tingkah laku seseorang individu. Manakala peradaban pula merujuk kepada keseluruhan hasil kebudayaan manusia yang telah berkembang sepanjang sejarah manusia. Apakah kepentingan-kepentingan penghayatan etika? Kepentingannya yang pertama ialah ia amat penting bagi setiap individu dalam masyarakat untuk memastikan sikap mereka tidak menjejaskan orang lain serta masyarakat keseluruhannya. Seterusnya, dengan mempraktikkan etika ini, ia dapat menjadikan individu tersebut warga yang baik dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, dengan penghayatan etika ini, masyarakat dapat menghindari masalah seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang boleh merosakkan kepercayaan di antara rakyat di negara kita. Saya juga ingin menghuraikan kepentingan penghayatan peradaban seperti yang kita tahu bahawa ia dapat membentuk identiti sesebuah masyarakat. Bukan itu sahaja, ia juga membolehkan masyarakat dalam mengekalkan warisan dan kepelbagaian budaya di negara kita ini. Kepentingan penghayatan peradaban yang terakhir ialah dapat memupuk kesedaran budaya seperti toleransi dengan kaum yang lain di negara ini. Yang akhir sekali ialah penghayatan serta dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Etika dan peradaban di kalangan pelajar adalah amat penting kerana ia dapat membantu dalam menghadapi cabaran hidup. Salah satu contoh penghayatan etika dalam pelajar universiti adalah kejujuran. Pelajar universiti haruslah mengamalkan nilai kejujuran dalam segala urusan mereka seperti peperiksaan. Ini kerana kejujuran merupakan prinsip utama dalam dunia akademik yang membantu menentukan kebolehan pelajar. Seterusnya, membantu dalam memperbaiki hubungan interpersonal antara pensyarah dan anak murid. Di samping itu, dalam konteks Malaysia yang mempunyai kepelbagaian budaya dan agama, penghayatan etika dan peradaban juga boleh membantu pelajar universiti dalam memupuk kesedaran kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai etika dan penghormatan terhadap peradaban, pelajar universiti dapat membina hubungan yang baik dengan rakan sekelas dan pensyarah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan sesi pembentangan seterusnya kepada Encik Zulkarnain bagi membahas dengan lebih lanjut mengenai isi penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain bin Muhammad Saleh. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan siswazah. Jadi hal ini banyak berkaitan dengan pelajar-pelajar di universiti yang berkaitan aspek yang kurang ataupun isu yang dan masalah yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di universiti. Jadi aspek pertama yang menjadi masalah adalah kejujuran. Mana kejujuran merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap insan. Yang mana jika kekurangan kejujuran ini, ianya akan menyebabkan berlakunya kesan-kesan negatif, iaitu plagiarisme dalam tugasan ataupun dalam sifat ataupun tindakan mahasiswa. Jadi plagiarisme adalah salah satu yang berkait dengan kejujuran sekiranya para siswazah tidak ada aspek tersebut. Jadi di dalam tugasan ianya terjadi di dalam tugasan peperiksaan dan tesis siswazah. Ianya juga berada di sistem pembelajaran atas talian di Universiti Pembelajaran Terbuka Jarak Jauh ataupun ODL.
yang mana pelajar mempunyai peluang untuk mendapatkan sumber rujukan dari pelbagai platform, dan hal ini akan memudahkan siswaza atau mahasiswa untuk meniru dalam peperiksaan ataupun dalam perbincangan, dapat melakukan perbincangan. Menurut kajian Jordan pada tahun 2001 mendapati bahawa ramai pelajar peringkat menengah diikuti dengan 1/5 pelajar pendidikan tinggi telah melakukan penipuan dalam peperiksaan. Seterusnya adalah masalah kemerosotan nilai hormat terhadap para pensyarah dalam kalangan siswaza. Penghayatan nilai hormat terhadap pensyarah adalah salah satu komponen nilai-nilai murni yang perlu ada dalam setiap mahasiswa. Jadi budaya ini adalah nilai ini adalah merupakan nilai yang penting dalam setiap siswaza, yang mana sekiranya tidak ada dalam sifat hormat terhadap pensyarah, maka budaya datang lewat dan sebagainya, penting kelas, tidak siap tugasan, akan semakin menjadi-jadi. Kemudian perbuatan tersebut berlaku adalah kerana siswaza sudah hilang rasa hormat dan tidak segan lagi pada pensyarah mereka. Dan hal ini akan menyebabkan dikhawatiri pelajar menjadi tidak disiplin, jujur, amanah. Sedangkan suasana pembelajaran dan pengajaran di Universiti Pengajian Tinggi sangat menitik beratkan disiplin dan berdikari. Kemudian yang terakhir adalah kesedaran budaya. Ya, mana kesedaran budaya ini adalah usaha yang menyedari dan memahami bahawa wujud perbezaan. Dengan adanya kesedaran budaya ini, maka siswaza ataupun mahasiswa dapatlah meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa, yang dibuktikan oleh sejarah bahawa pelbagai isu berkaitan konflik perpaduan adalah disebabkan tiada percampuran dan kurang pendedahan berkaitan bangsa lain, seperti peristiwa 13 Mei 1969. Konflik ini akhirnya membawa kepada pengisytiharan rukun negara sebagai ideologi falsafah kebangsaan. Ianya pelaksanaan berdasar ekonomi baru dan pemantapan terhadap dasar-dasar pendidikan kebangsaan bagi membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan warga negara Malaysia. Ini juga menurut kajian Nur Ayuni dan Amir Hasan pada tahun 2019, institusi pendidikan merupakan ejen sosialisasi dalam membentuk semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum di Malaysia. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa peranan universiti bukan sahaja melahirkan pelajar-pelajar yang berpencapaian akademik semata-mata, ianya juga adalah untuk penerapan sahsiah akhlak dan disiplin yang baik di kalangan mahasiswa. Oleh itu, pembangunan akhlak pelajar perlu sentiasa dimantapkan dari semasa ke semasa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Razin bin Rasidian, nomor metrik JP 10819. Dan pada kali ini saya akan membentangkan mengenai analisis kupasan terhadap penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Mengapakah isu ini penting? Macam pada ini, penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti adalah sangat penting sehingga wujudnya kursus-kursus wajib yang disediakan di universiti awam khususnya. Terdapat 5 poin utama untuk membincangkan mengapakah isu ini penting. Pertama sekali, ia adalah untuk memberi pengenalan kepada graduan universiti kepada nilai yang baik dan positif di dalam kehidupan. Yang kedua, untuk mempersiapkan graduan bagi menghadapi cabaran di masa hadapan. Ini merupakan satu matlamat dan agenda yang sangat penting yang dijalankan di peringkat universiti. Yang ketiga adalah supaya graduan dapat membezakan dan mengenal pasti nilai baik dan buruk dalam variasi konteks etika dan peradaban. Yang keempat, supaya graduan dapat mengaplikasikan dan etika dan peradaban di Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya, bangsa dan tradisi. Dan yang terakhir adalah supaya graduan dapat memiliki kesedaran dalaman untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai baik yang dipelajari di universiti.
Seterusnya, apakah sebab-sebab ianya berlaku? Pertama sekali, ia mampu menjadikan sebuah penghayatan nilai yang baik dan positif sebagai cara hidup. Dan yang kedua adalah supaya peristiwa 13 Mei tidak berulang kembali. Seperti yang kita tahu, peristiwa 13 Mei merupakan sebuah peristiwa berdarah yang terjadi apabila rusuhan antara kaum berlaku. Dan yang ketiga, merapatkan lagi hubungan sesama pelajar dan pengajar universiti yang merupakan tunjang sahsia bagi setiap individu. Yang keempat, untuk mengukuhkan lagi dan membangunkan lagi ekonomi Malaysia. Dan yang terakhir, untuk memahami memberi belajar ilmu pengetahuan dan cara hidup yang beretika. Apakah cadangan-cadangan? Yang pertama adalah mengembangkan lagi ilmu penghayatan, etika dan peradaban supaya tidak ada masyarakat yang tercicir. Yang kedua, berkongsi maklumat dan ilmu menggunakan media sosial dan cetak dengan lebih proaktif, seperti penggunaan Facebook dan Twitter maupun Instagram. Dan yang ketiga, menerapkan gagasan Satu Malaysia sebagai budaya dan amalan. Seperti yang kita tahu, di dalam gagasan Satu Malaysia yang mencadangkan penerapan teras perpaduan sebagai budaya dan amalan kita. Selain itu, konsep etika dan peradaban boleh dihayati melalui perlembagaan bertulis seperti rukun negara di mana prinsip rukun negara yang kelima yaitu kesopanan dan kesusilaan. Dan yang terakhir adalah menganjurkan lebih banyak aktiviti berunsurkan penghayatan etika dan peradaban. Kesimpulannya, isu ini amatlah penting untuk dipelajari di peringkat universiti kerana ia dapat memberikan pengenalan kepada graduan mengenai nilai yang baik dan positif dalam kehidupan. Ia juga dapat mempersiapkan mereka bagi menghadapi cabaran di masa hadapan, membezakan dan mengenal pasti nilai baik dan buruk dalam variasi konteks etika peradaban. Selain daripada itu, graduan juga dapat mengaplikasikan etika dan peradaban di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Di sini saya akan teruskan lagi dengan cadangan untuk menambah baikkan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti telah pun membantu kemajuan negara dalam pelbagai aspek dan ia juga telah memupuk berbagai-bagai konsep moral seperti semangat kerjasama, tanggungjawab, toleransi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita harus mengakui bahawa proses etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia memerlukan penambahbaikan untuk menjamin masa depannya. Hal ini kerana perkara seperti cara hidup, sistem kepercayaan dan kehendak para pelajar adalah bukan tetap dan ia kian berubah. Selain itu, kita harus faham bahawa bukan semua perkara atau polisi adalah 100% sempurna. Oleh itu, kita harus sedia untuk menilai dan membuat penambahbaikan mengikut peredaran masa. Jadi dalam bahagian ini, kita akan mengemukakan cadangan untuk menambahbaikan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar berdasarkan cabaran yang dikemukakan dalam bahagian sebelum ini. Kehidupan sosial merupakan tunjang utama dalam pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar. Ia boleh dikatakan aspek yang paling penting dari aspek sosial. Ancaman yang paling kuat adalah budaya rasis dalam sebuah komuniti. Sifat atau pemikiran rasis ini adalah sungguh bahaya kerana ia boleh membawa padah yang sangat teruk kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kami percaya bahawa satu-satunya cara yang baik untuk mengatasi isu perkauman adalah dengan pendidikan. Masalah perkauman ini kian berlaku seperti ketidakfahaman antara kaum. Misalnya, orang India atau orang Cina tidak faham adat resam atau asal-usul orang Melayu dan juga sebaliknya. Untuk meningkatkan pemahaman antara kaum, kerajaan perlu mendidik anak-anak muda bukan sahaja tentang asal-usul dan adat resam kaum diri, tetapi kaum lain juga. Hal ini akan banyak membantu untuk membentuk kerjasama yang kuat antara kaum dan mengurangkan isu perkauman. Maka jelaslah bahawa pendidikan silang budaya adalah penambahbaikan yang sangat efisien dalam etika dan peradaban dalam kalangan para pelajar dan masyarakat kepelbagaian. Malah, peranan para pensyarah kini kian mencabar. Golongan pendidik mempunyai tanggungjawab yang besar dalam membentuk sahsiah pelajar, iaitu melahirkan generasi yang berintegriti. Jika dilihat, matlamat utama pendidikan di Malaysia ialah untuk menampung keperluan tenaga kerja dan mencapai perpaduan negara melalui perkembangan individu yang bersepadu dan menyeluruh
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Bagi merealisasikan hasil FPK ini, para guru telah diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik, bukan sahaja dari segi penyebaran ilmu, bahkan dalam pembentukan sahsiah anak didiknya. Antara perkara yang boleh meningkatkan nilai etika ini lagi dan peradaban dalam kalangan pelajar adalah dengan meningkatkan mutu dan tahap disiplin bagi para pelajar. Hal ini termasuklah cara mereka berpakaian, pertuturan dan tingkah laku mereka. Selain itu, para pendidik haruslah bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor jasmani, emosi, sosial ataupun keturunan serta agama. Selain itu, para pendidik haruslah sentiasa mengutamakan kebajikan dan keselamatan para pelajar dan haruslah sentiasa komited dalam menunjuk dan memberi contoh yang baik dalam hal-hal yang lain. Oleh itu, para pelajar akan sentiasa memupuk nilai etika dan peradaban serta nilai-nilai murni dalam karangan mereka. Seterusnya, pihak fakulti dan universiti haruslah memperbanyak penganyuran program-program berkaitan khidmat masyarakat, iaitu kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan ataupun individu, yang mana dapat meringankan bebanan, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada sebuah komuniti. Aktiviti ini amat digalakkan dalam kalangan pelajar universiti untuk memberi hasil dan impak kepada komuniti yang menerimanya. Khidmat masyarakat adalah satu aktiviti yang amat penting untuk memupuk perasaan muhibah dan nilai etika yang baik kepada para pelajar. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah gotong royong, membersihkan kawasan persekitaran, mengecat, membaiki bangunan ataupun peralatan, menjalankan aktiviti rumah ataupun ramah mesra dan sumbangan di rumah anak yatim serta rumah orang-orang tua. Oleh yang demikian, kaki tangan pihak universiti serta para pelajar haruslah komited dalam menjayakan program seperti ini kerana ia juga dapat membentuk nilai etika yang baik serta memupuk kasih sayang serta hormat menghormati. Seterusnya, apabila para pelajar tamat pengajian di institusi masing-masing, mereka dapat membawa dan menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat ataupun di tempat kerja mereka. Terima kasih. Kesimpulan, dalam konteks pendidikan tinggi, penghayatan etika dan peradaban merupakan aspek penting dalam membentuk sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kalangan pelajar universiti. Isu yang dibincangkan melibatkan penurunan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar yang mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk peningkatan tekanan akademik, kekurangan pemahaman tentang etika dan perubahan sosial budaya. Kesan kepada ini masalah yang dikenal pasti termasuk penyalahgunaan teknologi, peniruan dalam peperiksaan, pergaduhan antara pelajar dan penyelewengan moral. Secara umumnya, masalah penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti melibatkan penurunan nilai-nilai moral, etika dan tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kesedaran dan pendidikan mengenai etika dan peradaban serta sokongan daripada pihak berkuasa universiti, pensyarah dan ibu bapa diperlukan. Seperti yang diperkatakan, isu berlaku penurunan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti mungkin juga disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan kesedaran tentang etika, pengaruh negatif dari rakan sebaya dan kurangnya bimbingan dan sokongan daripada pihak berkuasa universiti. Selain itu, perubahan sosial budaya dan tekanan akademik yang tinggi juga boleh menyumbang kepada penurunan etika dan peradaban dalam kalangan pelajar universiti. Melihat kepada masalah ini, pihak berkepentingan wajar untuk mengambil langkah bagi mengatasi masalah ini termasuk pembinaan kurikulum yang merangkumi pengajaran etika dan nilai-nilai peradaban, pendedahan kepada aktiviti kemasyarakatan dan sukarelawan, penguatkuasaan disiplin dan akta universiti serta pembentukan badan khas yang memantau etika pelajar dan menjalankan program kesedaran. Di samping peranan pensyarah, kaki tangan dan ibu bapa juga penting dalam memastikan pelajar universiti menghayati etika dan peradaban dengan sebaik mungkin. Tuntasnya, semua pihak perlu bekerjasama dengan erat lagi untuk menangani isu ini. Sekian, terima kasih.